Pembukaan Tahun Baru 2026 dihimpit oleh kondisi cuaca yang kurang baik apabila hujan, ribut dan banjir melanda negara Brunei Darussalam. Cuaca aktif yang melanda negara baru-baru ini serta rantau sekitarnya telah memberikan beberapa kesan nyata, khususnya berkaitan dengan fenomena monsun dan sistem tekanan rendah yang cenderung mengakibatkan keadaan cuaca tidak stabil. Jadinya negara Brunei Darussalam pada masa ini berada dalam fasa pertama monsun timur laut yang juga Kitania di Brunei dikenali sebagai musim tengkujuh. Dalam tempoh ini, negara lazimnya mengalami kejadian cuaca yang tidak menentu dengan kejadian hujan atau hujan berpetir sekali-sekala lebat. Kebanyakan kawasan di seluruh negara telah terjejas sehingga mengakibatkan kejadian banjir dan banjir kilat. Keadaan cuaca yang sangat aktif ini adalah disebabkan oleh luruan angin timur laut yang berterusan yang menyebabkan atmosfera di kawasan kita ni menjadi lembap dan tidak stabil dan sekaligus membentuk awan hujan yang aktif dan meningkatkan kejadian hujan lebat yang berpanjangan. Fenomena cuaca seperti ribut tropika yang berlaku jauh di perairan termasuk ribut Ragasa dan Koto telah mempengaruhi keadaan cuaca negara Brunei Darussalam walaupun pusat ribut tersebut berada jauh di laut. Jabatan Meteorologi Brunei Darussalam melaporkan bahawa ribut berkenaan menyebabkan peningkatan kejadian hujan lebat, ribut petir serta angin kencang secara berkala di negara ini. Keadaan ini menunjukkan ciri cuaca aktif walaupun pusat ribut berada jauh dari negara. Menurut data cuaca terkini, keadaan cuaca ekstrim ini dijangka berterusan walau bagaimanapun. Hujan sekali-sekala lebat dan berpetir dijangka menjejaskan kebanyakan kawasan negara, terutama pada waktu petang dan malam. Stesen pencerapan kaji cuaca di lapangan terbang antarabangsa Brunei telah merekodkan jumlah turunan hujan sebanyak 85.5 mm. Sementara itu, jumlah turunan hujan bagi bulan Januari 2026 setakat ini telah mencapai 290.4 mm, iaitu 90% dari jumlah turunan hujan normal bagi bulan ini. Berdasarkan ramalan tinjauan jangka panjang, jumlah turunan hujan bagi bulan Januari 2026 dijangka mencapai sehingga 440 mm atau lebih atas normal. Sementara itu juga, semasa musim tengkujuh ini, pada lazimnya keadaan laut boleh mencapai paras bergelora sehingga 3 meter. Sebagai contoh, ribut Koto telah mengakibatkan peningkatan hujan serta angin kencang di kawasan pantai dan perairan Brunei sepanjang beberapa hari tempoh cuaca aktif. Selain itu, fenomena gelombang haba dan suhu tinggi turut dialami di rantau Asia Tenggara apabila suhu harian mencecah lebih 35 darjah Celsius di beberapa kawasan sekaligus menyebabkan orang ramai lebih cenderung berada di dalam rumah serta meningkatkan penggunaan pendingin hawa. Negara Brunei Darussalam mengalami banjir kilat susulan hujan lebat berterusan, khususnya pada awal bulan Januari 2026. Beberapa kawasan di negara ini dilaporkan mengalami limpahan air akibat hujan yang berterusan sejak malam 7 Januari, sekaligus menyebabkan banjir kilat di beberapa daerah serta kawasan yang lazim terjejas semasa musim tengkujuh. Kawasan-kawasan yang terlibat adalah Mukim Gadong A dan B, Mukim Brakas A dan B,
Mukim Pengkalan Batu, Mukim Kelanas, Mukim Kianggeh dan Mukim Kota Batu. Kawasan yang terjejas di daerah Tutong termasuk sebahagian Kampung Birau, Kampung Kebia, Kampung Bekiau dan Kampung Luagan Timbaran. Hujan lebat sejak malam 7 Januari telah menyebabkan peningkatan paras air di permukaan jalan dan kawasan rendah, seterusnya membawa kepada kejadian banjir kilat. Air naik secara mendadak di jalan raya serta kawasan perumahan, sekaligus mengakibatkan gangguan trafik dan kesulitan kepada penduduk. Oleh yang demikian, orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif pada masa Ania. Masih terdapat risiko tinggi kejadian banjir atau banjir kilat dan jua kejadian tanah susur, pokok tumbang dan atap terbang semasa hujan lebat dan keadaan berangin kencang. Dan keadaan laut adalah pada masa ini berbahaya jua bagi operasi bot-bot kecil, aktiviti rekreasi dan sukan laut. Dan orang ramai, terutamanya para pemandu di jalan raya dan juga para pelaut, dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan ramalan, nasihat dan amaran cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam dan BISKITA untuk membuat perancangan yang bersesuaian untuk keselamatan semua. InsyaAllah. Fenomena tersebut turut memberi kesan langsung terhadap infrastruktur dan perkhidmatan awam. Aktiviti cuaca aktif, khususnya hujan lebat serta keadaan tanah yang basah, meningkatkan risiko kejadian tanah runtuh seperti yang dilaporkan berlaku di daerah Brunei dan Muara baru-baru ini. Kejadian tanah runtuh berkenaan telah merosakkan paip utama air di Tutong sekaligus menyebabkan gangguan besar kepada bekalan air bersih di beberapa kawasan seperti Berakas, Lambak Kanan, Gadong, Kota Batu, Kilanas dan kawasan sekitarnya. Jabatan Perkhidmatan Air buat masa ini sedang giat menyiapkan penyambungan 2 batang paip baru sepanjang 50 meter bagi mengganti paip lama yang terputus oleh tanah susur pada 28 Januari lepas. Paip utama ini sebenarnya menyalurkan bekalan air dari loji rawatan Bukit Barun peringkat 4 dan 5 di kesebahagian besar kawasan di daerah Brunei Muara. Dan pada masa ini kawasan-kawasan tersebut telah pun terjejas bekalan air. Walau bagaimanapun, masih ada kawasan-kawasan yang tidak terjejas seperti kawasan Serasa, Muara, Jerudong, Mengkubau dan juga Kota Batu serta Kampung Mentiri di daerah Tutong, Belait dan Temburong. Kerja-kerja ini akan mengambil masa kira-kira 3 ke 4 hari disebabkan oleh penyambungan paip sebanyak 16 batang yang telah pun dikenal pasti. Dan perkembangan seperti apa yang kita lihat di tapak ini sebanyak 8 batang paip telah pun siap disambung. Selain itu, terdapat juga alternatif bekalan air dari kawasan-kawasan yang tidak terjejas yang mana Jabatan Kerja Raya telah pun menyediakan standpipe dan jerrycan bagi mengurangkan bebanan orang ramai, iaitu antaranya di industri Lambak, di industri Salam Bigar, di Masjid Kampung Serdang, di Perumahan Negara Lugu fasa 5 dan 6 dan juga sebagai tambahan standpipe juga sedang diusahakan untuk disediakan di Masjid Sharif Ali Sengkurong, di Terunjing berdekatan dengan farmasi ubat Kementerian Kesihatan, di Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam Jerudong dan juga di Masjid Setia Ali di Serasa. Di masa yang sama, kesabaran dan juga kerjasama orang ramai adalah sangat-sangat dihargai dan pihak kami akan sedaya upaya mempercepatkan penyiapan paip utama tersebut. Pihak berkuasa telah mengambil langkah penting bagi memastikan akses sementara kepada bekalan air bersih dapat disediakan sepanjang kerja-kerja pembaikan dijalankan. Antaranya melalui penghantaran air menggunakan lori tangki. Jabatan Kerja Raya bersama agensi-agensi berkaitan turut menghantar lori-lori tangki air bersih ke kawasan-kawasan terjejas. Lori-lori tangki tersebut ditempatkan terutama di pusat pengambilan air sementara, bangunan kerajaan, hospital, klinik,
surau dan masjid bagi membolehkan orang ramai mendapatkan bekalan air bersih untuk tujuan minum, memasak serta keperluan asas yang lain. Langkah penting lain termasuk pemantauan oleh para pegawai al-ehwal pengguna, Jabatan Perancang dan Kemajuan Ekonomi ke atas premis dan kedai di daerah Brunei Muara bagi memastikan harga air botol tidak dinaikkan secara tidak wajar semasa tempoh gangguan bekalan. Ketiadaan bekalan air di kebanyakan kawasan di daerah Brunei dan Muara telah mengakibatkan penutupan sekolah manakala operasi kedai dan restoran turut terjejas. Sebahagian restoran mengambil inisiatif dengan menyajikan makanan dan minuman menggunakan piring serta gelas plastik pakai buang bagi mengurangkan keperluan mencuci pinggan mangkuk semasa tempoh gangguan bekalan air. Air kuranglah. Jadi supplier untuk kami untuk datang kemari memerlukan air banyak. Jadi customer banyak membalikan bis kita. Jadi habis. Jadi kami membali lagi lah untuk mendatangkan air itu banyak kemari lah. Kalau macam satu hari itu untuk mendatangkan air itu macam hari ni contoh kira mendatangkan banyak lah. Jadi hari itu habis jua macam pagi datang petang. Jadi customer banyak membali bis kita. Jadi habis jua order lagi bis kita. Untuk tani berjimat lah jua untuk menyimpan air lah. Macam itu. Jadi nasihat untuk customer lah. Tani mesti menyimpan air jua lah untuk keperluan. Jadi kami pun insyaAllah mungkin mengorder lagi lah untuk keperluan customer lah. So far mostly kami terjejas lah pasal air tutup kan. So masa ni kami mana-mana kawasan pun sama juga. Pasal mostly kami menggunakan air bah. So terpaksalah kami ada yang stop, ada yang kalau ada air sikit pun terpaksa buka sekejap beli mat lah sebuah dua buah. Tergantung lah tapi mostly tutup paling anu lah. Estimate kami mesti tutup lah. Pasal menggunakan air kan juga mostly pakai tangki pulang kali tu. Tapi mostly tangki pun payah juga di mana kami menyimpan tempat-tempatnya itulah mostly juga. Pada hari kedua, masa tu hari tutup, pada hari itu pada hari Jumaat, kami terpaksa tutup restoran lah untuk sementara waktu. Tapi pada esok harinya, kami buka seperti biasa dan kami menggunakan air dengan jimat cermat lah. Masa tu. Selepas kira-kira 5 hingga 6 hari, penduduk di kawasan-kawasan yang terjejas akhirnya menarik nafas lega apabila kerja-kerja pemasangan paip utama baharu berjaya disiapkan dan bekalan air mula disalurkan secara berperingkat ke kawasan-kawasan terlibat. Alhamdulillah, kerja-kerja penyambungan paip utama di kawasan Kampung Batang Mitus yang terputus oleh tanah susur seperti apa yang kita lihat di belakang kita tempoh hari telah pun siap dilaksanakan awal dari jangkaan. Usaha seterusnya ialah bagi mengaktifkan pembekalan air daripada loji rawatan Bukit Barun Stage 4 dan 5 ke tangki-tangki yang terjejas di daerah Brunei dan Muara. Proses ini akan mengambil masa untuk mengisi tangki-tangki yang terjejas dan berpandukan kepada keadaan tahap paras air dalam setiap tangki berkenaan. Sebahagian kawasan akan menerima bekalan air lebih awal manakala usaha akan diteruskan bagi mencapai kestabilan bekalan air sepenuhnya di kawasan-kawasan lain yang terjejas. Dan dalam hal ini, perkhidmatan tangka air, tangki biru dan juga standpipe diteruskan hinggalah bekalan air pulih sepenuhnya. Kementerian Pembangunan ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasama agensi-agensi yang turut sama berganding bahu usaha seperti Kementerian Pertahanan, Jabatan Bomba dan Penyelamat dan Jabatan Bandaran Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Jabatan Perhutanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, para sukarelawan yang turut menyumbangkan tenaga dan orang ramai serta syarikat-syarikat persatuan seperti KFC, Persatuan Sukarelawan, Kebajikan dan Kemasyarakatan Soto Pavo yang menghulurkan sumbangan makanan
dan lain-lain kepada petugas-petugas di lapangan. Dan juga ini termasuk doa-doa habis kita supaya segalanya dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Kerjasama, keprihatinan dan sokongan daripada kesemua pihak sangatlah dihargai dan mencerminkan semangat perpaduan dalam menghadapi situasi ini bersama-sama. Risiko cuaca yang berkaitan dengan cuaca aktif boleh menyebabkan hujan lebat berterusan serta banjir kilat khususnya di kawasan rendah atau sepanjang sungai. Angin kencang dan gelombang laut yang lebih tinggi turut memberi impak terhadap aktiviti laut serta keselamatan bot kecil. Selain itu, gangguan trafik dan kerosakan struktur sementara juga boleh berlaku akibat kejadian seperti banjir dan pokok tumbang. Cuaca aktif di Brunei lazimnya berkaitan dengan beberapa faktor meteorologi, antaranya musim monsun timur laut yang membawa hujan serta meningkatkan ketidakstabilan atmosfera. Gangguan daripada sistem tekanan rendah seperti ribut tropika walaupun tidak melanda secara langsung boleh meningkatkan ketidakstabilan angin dan pembentukan awan hujan di kawasan serantau. Antara langkah persediaan dan keselamatan semasa cuaca aktif ialah mengelakkan daripada keluar rumah jika tidak perlu, terutama ketika hujan berterusan. Orang ramai juga dinasihatkan supaya tidak berteduh di bawah pokok besar atau berhampiran tiang elektrik. Selain itu, peralatan elektrik hendaklah ditutup dan dicabut sekiranya berlaku kilat berterusan. Pastikan longkang di sekitar rumah sentiasa bersih dan tidak tersumbat bagi mengurangkan risiko banjir. Ketika banjir kilat berlaku atau sekiranya air mula naik, pindahkan barangan penting ke tempat yang lebih tinggi. Orang ramai juga dinasihatkan supaya tidak memandu kenderaan meredah air banjir walaupun kelihatan cetek. Selain itu, sentiasa berwaspada di kawasan rendah seperti kampung air, tebing sungai dan kawasan pantai. Kesan buruk sekiranya persediaan dan tindakan awal tidak diambil dalam menghadapi ribut dan banjir antaranya ialah ancaman terhadap keselamatan serta nyawa. Risiko kemalangan, lemas dan kecederaan turut meningkat akibat arus deras, pokok tumbang serta runtuhan. Selain itu, masalah kesihatan boleh berlaku akibat pendedahan kepada air banjir yang tercemar yang berpotensi menyebabkan penyakit bawaan air seperti ceret-beret, jangkitan kulit dan demam di samping persekitaran lembap yang menggalakkan pembiakan nyamuk. Dari segi ekonomi pula, kos pembaikan rumah dan harta benda meningkat manakala peniaga kecil serta pekerja harian mengalami kehilangan sumber pendapatan. Kejadian ribut dan banjir menunjukkan bahawa cuaca ekstrim boleh memberi kesan besar terhadap keselamatan, bekalan asas serta kehidupan harian orang ramai. Gangguan seperti kerosakan infrastruktur, bekalan air dan elektrik serta risiko terhadap nyawa dan harta benda membuktikan bahawa persediaan awal dan sikap berwaspada amat penting. Oleh itu, kejadian ini menjadi peringatan agar semua pihak sentiasa bersedia dan bertindak pantas demi menjamin keselamatan bersama.